Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera anak-anak Jililian. Bersama dengan Cikgu Hanis hari ini, Cikgu nak kongsikan dengan anda beberapa tips menghadapi peperiksaan secara dalam talian. Ya, saya tahu 23 hari bulan hingga 27 hari bulan majoritinya akan menjalani peperiksaan secara dalam talian. Tak kira kamu menjawab dalam Google Form ataupun secara hard copy, apa-apa pun mesti ada persediaan. Sedangkan kita nak pergi berperang pun perlukan strategi, perlukan persiapan dengan pula peperangan dari segi minda dan mental kita, kan. Jadi untuk hari ini cikgu nak kongsikan dengan anda beberapa tips, ya. Tips yang pertama ialah pastikan kamu sudah mendapat jadual peperiksaan. Okey, jangan 23 hari bulan itu kamu nak periksa, masa itulah kamu baru nak check jadual peperiksaan kamu. Itu adalah tindakan yang tidak bijak. Okey, weekend ni, masa yang ada ini, cuba cek peperiksaan apa untuk hari first. Jadi, buat persiapan awal dan pastikan 10 minit sebelum tempoh peperiksaan bermula, pastikan kamu sudah bersedia. Bersedia dari segi apa? Ilmu, of course. Pengetahuan sedia ada bercampur dengan pengetahuan yang kamu apply, yang kamu belajar di rumah itu, kamu kena catu-catu, combine dan cuba aplikasikan dalam peperiksaan, ya. Dari segi fizikal kamu, kelengkapan kamu untuk peperiksaan. Sekiranya sekarang ni kita peperiksaan secara online, jadi kamu kena spend duit untuk top up mobile data kamu lah. Itu yang pertama. Untuk kelengkapan, kalau kamu ambil peperiksaan dengan hard copy, okey, pastikan kamu telah menyediakan pen, pensel dan juga apa-apa sahaja persiapan. Kalau melibatkan matematik, kena ada kalkulator. Kalau melibatkan pendidikan seni visual, kamu kena ada alatan untuk melukis dan mewarna. Okey, itu yang pertama. Tips yang kedua ialah cuba bertenang dan cakap. Bagi tahu diri, percayakan diri. Ingat ya, kalau kita tak percaya dengan diri kita, siapa lagi nak memotivasikan diri sendiri? Jadi nak bagi tahu pada diri sendiri, cuba bertenang, cuba mencari ketenangan dan kekuatan dalaman untuk kamu menjalani peperiksaan secara dalam talian. Itu tips yang kedua, bertenang dan cuba cakap. Percaya dengan diri sendiri, insya-Allah kamu boleh. Itu yang kedua. Yang ketiga ialah tidak perlu terlampau stres sehingga menyebabkan emosi kamu terjejas. Okey, bersantailah tapi mesti berhati-hati. Maksudnya dalam kita cuba bertenang, wujudkan tempat yang selesa, ruangan yang selesa, yang kondusif untuk kamu menjalani peperiksaan. Okey, selain itu, ya, yang keempat ialah kamu mesti preview soalan-soalan terlebih dahulu. Okey, luangkan 10 dari keseluruhan waktu peperiksaan untuk membaca soalan-soalan secara mendalam. Tandakan orang kata kata-kata kunci dan tetapkan juga berapa lama masa yang diperlukan untuk kamu menjawab. Okey, rancang. Ya, kalau nak jawab soalan tu kamu kena planning dulu. Jawab yang mudah dahulu, baru kamu jawab yang sukar. Jadi ketika kamu membaca soalan, catatkan idea-idea penting yang muncul dalam pemikiran kamu untuk dijadikan jawapan. Itu tips yang keempat. Dan untuk yang kelima, sekiranya anda sedang menjawab peperiksaan, jawab soalan secara strategik.
Okey, kamu tahu maksud saya? Yang pertama, biasanya cikgu akan cikgu mata pelajaran kamu senantiasa mendedahkan kamu untuk menjawab soalan yang mudah dahulu. Tetapi kena buat pembahagian masa yang betul. Jangan kamu hanya fokus soalan yang mudah, kamu fokus masa yang terlalu lama sehingga kamu keciciran untuk menjawab soalan yang sukar tetapi markah yang lebih. Jadi kena dalam sembang santai tapi sampai ini, saya nak kongsikan bagaimana cara yang terbaik untuk kamu menjawab soalan aneka pilihan ataupun objektif. Okey, mula-mula sekali abaikan dahulu jawapan-jawapan yang kamu yakin itu adalah jawapan yang salah. Dan jangan ubah sesuatu pilihan jawapan jika kamu tidak pasti, kerana biasanya pilihan pertama adalah pilihan yang tepat. Okey? Dan buat perbandingan. Ya, biasanya akan ada satu ataupun dua jawapan yang hampir sama, tapi cuba buat perbandingan yang paling tepat kamu rasa. Okey, itu cara nak menjawab soalan aneka pilihan. Okey. Cara nak menjawab soalan isi, walau apa pun caranya, pastikan kamu rangka dahulu jawapan. Okey. Garis ataupun tanda kehendak soalan terlebih dahulu dan pastikan perenggan pertama mesti pendahuluan. Isi kedua, ketiga maupun keempat adalah berkaitan dengan isu-isu yang diperkatakan dalam kehendak soalan, dan yang paling last ialah rumusan. Mesti perenggan last adalah mesti rumusan ataupun kesimpulan. Okey, itu cara nak menjawab isi. Dan pastikan bahagikan 10% waktu anda dalam peperiksaan untuk memeriksa jawapan. Please, periksa jawapan anda semula. Memang betul kehendak kita, biasanya kita nak cepat-cepat habiskan peperiksaan, selepas tu kita terus left group ataupun terus tutup online kita. Sedangkan masa tersebut adalah masa peperiksaan. Jadi pastikan anda menjawab semua soalan, dan kalau boleh double check ataupun triple check ya jawapan anda. Tak kisah dari segi memeriksa ejaan, struktur bahasa maupun tanda baca ataupun tanda wacana. Ya, pastikan kalau matematik pula, pastikan jawapan anda misalnya pastikan titik perpuluhan tepat. Okey, dan juga di jawapan anda difahami oleh guru. Dan yang ke-10, analisa jawapan anda. Setiap peperiksaan, tak kisah sama ada bersemuka ataupun secara dalam talian, sebenarnya akan membantu anda untuk mempersiapkan diri untuk peperiksaan SPM anda yang sebenar pada bulan Februari tahun hadapan. Tetapkan strategi ya yang sesuai dengan anda, kemampuan anda. Okey. Kalau tak menjadi strategi anda, tak apa. Kita ubah mengikut keupayaan anda. Jadi, guna markah ataupun penilaian peperiksaan ini sebagai garis panduan untuk anda memperbaiki diri untuk peperiksaan akan datang. Dan selebihnya, tawakal kepada Allah, berdoa kepada Allah, dan yang paling penting, jangan tinggal solat. Kerana kalau kita dah pun berusaha, serahkan segalanya kepada Allah. Tapi sekiranya anda tak dapat apa yang anda nak, mungkin ada sesuatu ataupun mungkin ada kelemahan yang perlu diperbaiki, dan juga tetapkanlah tanpa izin Allah kita tak akan berjaya. Jadi apa-apa pun serahlah, bergantunglah kepada Allah ya, pencipta kita. Itu adalah 10 tips cara nak menghadapi peperiksaan secara dalam talian mengikut norma baharu ataupun kebiasaan daripada biasa ataupun norma. Jadi nak tak nak,
kita tak boleh nak mengubah takdir yang berlaku pada masa sekarang, tapi sekurang-kurangnya kita lakukan yang terbaik. Semoga garis panduan ataupun tips-tips ini boleh sedikit sebanyak membantu anda yang sedang kelusuan pandemik. Kena bersemangat, kena sentiasa berdamai dengan takdir dan teruskan menjadi pelajar yang baik.